أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره. Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia adalah sebuah yayasan yang ditubuhkan oleh Kerajaan Persekutuan pada 13 Oktober 1976 dan diperbadankan di bawah Trustees Incorporation Act 1992. Bagi menggerakkan potensi dan meluaskan peranannya, YAPIM telah disusun dan dilancarkan semula pada 20 Julai 1984 oleh Yang Amat Berbahagia Perdana Menteri pada ketika itu. Pada tahun 1985, YAPIM telah ditadbir oleh Lembaga Pemegang Amanah melalui Surat Ikatan Amanah YAPIM. YAPIM sebagai sebuah institusi yang membiayai kewangannya sendiri dan institusi pembangunan sosioekonomi ummah, maka untuk terus kekal relevan dalam melindungi masyarakat serta terus mempertingkatkan kesejahteraan ummah dengan tagline #Ingat Kebajikan, Ingat YAPIM, terus mempamerkan keprihatinan yang tinggi ke arah memperkukuhkan usaha dan merealisasikan pembangunan dan mensejahterakan ummah dengan pelaksanaan 3 inisiatif pertama, iaitu kebajikan sosioekonomi keusahawanan di bawah deras pembangunan sosioekonomi Bagi peruntukan dana pula, YAPIM mendapat peruntukan dana daripada pekerja-pekerja yang bekerja sama ada di bawah kerajaan ataupun di bawah swasta. Pekerja-pekerja ini membuat sedekah ataupun membuat amal daripada potongan gaji mereka setiap bulan secara berkala dengan nilai harga serendah RM1 sehingga mengikut kemampuan dan kemahuan mereka. Selain itu, YAPIM juga turut menjalankan beberapa bisnes sosial seperti Ar-Rahnu YAPIM, Pasar Raya YAPIM Smart serta Tabung Ibadah Korban. Ketiga-tiga bisnes sosial ini tidak fokus kepada keuntungan, malah lebih fokus kepada masalah kebajikan masyarakat. Dan segala selepas tolak duit perbelanjaan dan sebagainya, duit baki itu akan ditopak untuk masuk ke dalam tabung amanah. Jadinya, dana-dana yang disumbangkan dan dikumpulkan dimasukkan ke dalam tabung amanah dan daripada duit inilah YAPIM menjalankan beberapa program. Program-program yang dijalankan adalah seperti program keusahawanan, program kebajikan, program ekonomi, program sinar kasih dan juga program prihatin dan banyak lagi sebenarnya. Program yang dilakukan oleh YAPIM adalah dengan melakukan program agihan makanan, itu dikenali sebagai food bank. Program ini dilakukan untuk menyantuni para pelajar, khususnya pelajar di institusi pengajian tinggi, yang mana pelajar-pelajar ini adalah di bawah kumpulan B40. Melalui agihan makanan ini, ianya disediakan makanan yang sedia untuk dimakan, itu ready to eat. Manakala bagi kumpulan masyarakat, bagi mempunyai keluarga di bawah B40, YAPIM juga menyediakan pembekalan makanan asas iaitu dry food selaras dengan Sustainable Development Goals, Goals 2, Zero Hunger and Goal 4, Quality Education. Apa yang dapat kita nilaikan melalui bantuan ini, ianya sangat meringankan beban kepada si penerima dan makanan ini merupakan keperluan asas dalam kehidupan manusia itu. Bukan itu sahaja, mereka juga menitik beratkan dalam pemilihan jenis makanan yang mereka edarkan. Seperti kepada masyarakat, mereka memberi keperluan asas yang kering seperti beras, minyak masak serta biskut. Manakala pelajar pula, mereka mengedarkan pack makanan yang siap sedia. Antara program YAPIM dari segi pendidikan ialah dengan membuat satu program yakni dana pendidikan
iaitu Dana Inspirasi Malaysia Inspirasiku. Okey, dana ini ialah satu usaha untuk menyantuni kumpulan B40. Ia juga salah satu inisiatif yang diperkenalkan melalui dana pendidikan. Dana ini telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail pada 6 November 2019. Antara objektif dana inspirasiku ini ialah membantu ketua keluarga yang berpendapatan rendah atau golongan B40 dalam menyelesaikan iuran sekolah anak-anak dan pelajar. Kemudian, ia juga untuk meringankan bebanan keluarga dalam menangani aspek kebajikan dan pendidikan anak-anak, khususnya untuk memulakan kemasukan ke IPT. Matlamat dana kebajikan ini juga ialah melengkapi usaha pelbagai pihak, khususnya agensi kerajaan yang berkaitan, institusi masyarakat dan keluarga dalam menyantuni anak-anak dan pelajar yang terbabit. Sasaran untuk dana ini ialah pelajar sekolah rendah dari tahun 1 hingga tahun 6, pelajar sekolah menengah dari tingkatan 1 hinggalah 6 atas, dan juga pelajar-pelajar IPT yang baru memasuki IPT, yakni di mana pendapatan keluarga mereka tidak melebihi kadar pendapatan garis kemiskinan, iaitu 930 untuk Semenanjung, 1170 untuk Sabah dan juga 990 untuk Sarawak. Okey, antara bentuk bantuan yang diberi dalam dana inspirasiku ini ialah bantuan kewangan sebanyak 500 kepada seorang anak sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Manakala untuk pelajar IPT pula, mereka YAPIM memberi bantuan kewangan sebanyak RM1,000 untuk seorang pelajar yang baru memasuki IPT, iaitu Institut Pendidikan Tinggi. Jadi, apa yang dapat kita nilai dalam program ini, kita dapat melihat sendiri bahawa YAPIM juga mengambil berat akan pendidikan anak-anak dan belia di Malaysia ini. Perkara ini dapat kita buktikan hampir 100,000 pelajar yang menerima bantuan pendidikan daripada YAPIM ini telah pun berjaya menamatkan sesi pembelajaran mereka sejak program ini ditubuhkan. Mereka sangat berterima kasih kepada YAPIM atas bantuan yang diberikan. Sememangnya, berdasarkan program yang diberi nama Inspirasiku ini membantu merealisasikan aspirasi anak-anak yang datangnya daripada golongan yang susah ini untuk sama berjaya seperti rakan-rakan yang lain menjadi realiti. Hari ini saya ingin menerangkan salah sebuah program di bawah Pembangunan Sosioekonomi dan Amal Jariah YAPIM, iaitu program Sinar Kasih. Program Sinar Kasih ini bertujuan bagi menyantuni kebajikan dan juga pendidikan anak-anak yatim yang kematian ketua keluarga disebabkan oleh musibah seperti mati lemas, bencana alam, kebakaran dan juga kemalangan. Jadi, dalam program ini, anak-anak yatim ini diberi sumbangan oleh YAPIM sebanyak 200 bagi seorang. Jadi, bantuan ini diharapkan untuk meringankan lagi beban mereka untuk menjalani kehidupan setelah kehilangan ketua keluarga. Semua sudah lihat video yang telah diterangkan oleh Zakwan sebentar tadi. Jadinya, dari sini kita boleh lihat bahawa program Sinar Kasih yang dianjurkan oleh YAPIM ini sangatlah bagus dan juga dapat diteruskan lagi pada masa akan datang. Hal ini kerana program seperti ini dapat membantu golongan seperti ibu tunggal dan juga mereka yang kurang bernasib baik disebabkan kejadian kebakaran ataupun kemalangan untuk meneruskan lagi kehidupan mereka pada masa akan datang. Hal ini juga berikutan mereka sudah kehilangan tempat untuk bergantung harap dan juga sumber untuk mereka mencari rezeki seperti ketua keluarga mereka. Jadinya, apabila diberikan bantuan seperti ini, mereka dapat memulakan semula kehidupan mereka seperti sedia kala. Pada hari ini, perubahan ekonomi yang tidak stabil berlaku di negara kita telah memberi kesan kepada seluruh lapisan masyarakat.
dan memberi beban yang besar kepada keluarga yang berpendapatan rendah. Keluarga berpendapatan rendah atau B40. Siapa mereka? Jom. Tahukah anda, keluarga B40 merupakan keluarga yang berpendapatan isi rumah bawah 4,000 sebulan. Mereka ni mudah tergolong dengan pelbagai risiko, terutamanya tekanan ekonomi, sehingga mengakibatkan mereka ni mengalami kemurungan, masalah mental dan sehingga membawa kemudaratan kepada kesejahteraan hidup mereka. Oleh sebab itu, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIN ni diperlukan oleh masyarakat, terutamanya pada masa kini dan akan datang. Persoalannya, adakah YAPIN ni relevan untuk kita pada masa kini dan akan datang? Mestilah YAPIN ni relevan. Lebih-lebih lagi apabila mereka terpaksa berdepan dengan pandemik COVID-19 ni. Anda nak tahu apa sumbangan dan bantuan yang disediakan YAPIN? Jom. Sumbangan yang pertama pihak YAPIN adalah melalui Food Bank. Anda tahu apa itu Food Bank? Ya, Food Bank adalah sumbangan dalam bentuk daging segar ataupun keperluan asas seperti beras, minyak masak ataupun barangan-barangan kering. Sumbangan daging segar ni merupakan inisiatif terbaru pihak YAPIN dengan melibatkan pelbagai agensi ataupun pihak YAPIN ni dia menjadi ejen kepada orang-orang yang ingin mencari golongan yang tidak berkemampuan untuk melakukan ibadah korban. Sumbangan YAPIN yang kedua adalah melalui program Sinar Kasih. Program Sinar Kasih adalah bertujuan untuk menyantuni anak-anak kehilangan bapa mereka secara tiba-tiba akibat daripada kemalangan atau musibah seperti bencana alam, kemalangan ataupun mati lemas. Selain itu, anak-anak ini akan menerima sumbangan dalam bentuk keuangan selama sebulan sebanyak RM200 per seorang dalam tempoh 2 tahun, bergantung kepada tahap perkembangan keluarga berkenaan. Walau bagaimanapun, program Sinar Kasih ini sering tercicir dalam kalangan golongan penduduk luar bandar, iaitu penduduk kampung, yang mana mereka sendiri tidak dimaklumkan bahawa adanya program ataupun sumbangan bentuk Sinar Kasih ni. Jadi, apa peranan kita? Peranan kita adalah apabila mengetahui adanya masyarakat yang terlibat dalam mana-mana kemalangan, kita haruslah memaklum kepada pihak YAPIN untuk sumbangan demikian. Bagaimana pula bagi ketua keluarga yang terlibat dengan kemalangan tetapi tidak meninggal dunia? Mereka ni berada di bawah kategori amal jariah, yang mana mereka sendiri perlu pergi ke agensi YAPIN dan mengisi borang untuk masalah berkenaan. Oleh itu, YAPIN ni dianggap relevan buat masyarakat pada masa kini dan masa sekarang. Seterusnya, adakah program YAPIN ini perlu diteruskan lagi dan adakah ia relevan pada masa yang akan datang? Bagi pandangan saya sebagai seorang mahasiswa Uniza, program YAPIN ini perlu diteruskan lagi pada masa yang akan datang kerana kita dapat lihat pada tahun ini ramainya mahasiswa yang terkandas di universiti masing-masing kerana berlakunya COVID-19 di negara kita, dan YAPIN sendiri telah datang ke universiti masing-masing untuk menghulurkan bantuan keperluan kepada mahasiswa, sebagai contohnya makanan asasi seperti gula, susu, Milo, biskut dan keperluan asas-asas lain. Di sini bagi pendapat saya, program YAPIN ini betul relevan untuk membantu golongan-golongan yang susah, khususnya mahasiswa sendiri yang memerlukan bantuan daripada golongan-golongan tertentu. Dan saya juga berharap agar kerajaan terus membantu mereka, membantu NGO-NGO yang cuba membantu golongan yang tidak berkemampuan untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka. Sebenarnya, YAPIN merupakan sebuah yayasan yang ditubuhkan oleh Kerajaan Persekutuan pada 13 Oktober 1976 dan diperbadankan di bawah Justice Incorporation Act 1952. YAPIN atau Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia memainkan peranan yang penting dalam membantu masyarakat, terutamanya orang Islam, dalam menekan taraf hidup dan ekonomi serta mengurangkan bebanan yang dihadapi oleh mereka. Antara bantuan-bantuan dan inisiatif yang diberikan adalah dari aspek pembangunan sosial ekonomi dan amal jariah, sosial bisnes dan bisnes. Golongan-golongan dan penerima manfaat yang diberikan adalah pelajar,
keluarga miskin, kumpulan B40, kumpulan SASA yang dikenal pasti, pertubuhan kebajikan dan institusi pendidikan, usahawan, anak yatim atau yatim piatu dan sebagainya. Akhir kata, kumpulan kami telah menilai beberapa program yang telah dijalankan oleh YAPIM untuk memastikan objektif dan tujuan pertubuhan ini dapat dijalankan dengan baik. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. حسن يا رب لنا Saya daripada penyumbang penganggaran فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا